Apakah itu haba pendam tentu? Haba pendam tentu ialah jumlah haba yang diperlukan untuk menukar fasa 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Suhu adalah tetap kerana pemindahan haba tidak melibatkan perubahan tenaga kinetik pada zarah-zarah. Terdapat dua jenis haba pendam tentu iaitu haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penguapan. Definisi bagi haba pendam tentu pelakuran ialah jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada pepejal kepada cecair pada suhu tetap. Definisi bagi haba pendam tentu penguapan pula ialah jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada cecair kepada gas pada suhu tetap. Formula bagi haba pendam tentu ialah Q sama dengan ml. Q ialah haba yang diserap atau dibebaskan, M adalah jisim bahan, manakala L ialah muatan haba pendam tentu pelakuran atau muatan haba pendam tentu penguapan. Lengkung pemanasan. Pada bahagian AB, haba yang diserap oleh pepejal akan meningkatkan tenaga kinetik molekul. Pada fasa ini, suhu turut meningkat. BC, tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. Tenaga kinetik tidak meningkat dan suhu adalah malah. Fasa pepejal dan cecair dikenali sebagai haba pendam pelakuran. CD, haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik molekul. Suhu meningkat. DE, haba diserap untuk memutuskan sepenuhnya ikatan antara molekul. Tenaga kinetik molekul dan suhu kekal malah. Fasa cecair dan gas dikenali sebagai haba pendam penguapan. EF, haba diserap untuk meningkatkan tenaga kinetik molekul. Suhu turut meningkat. Lengkung penyejukan. Pada bahagian PQ, haba dibebaskan, tenaga kinetik molekul dan suhu menurun. Pada bahagian QR, tenaga haba dibebaskan untuk membentuk ikatan antara molekul, tenaga kinetik molekul dan suhu kekal malah. Fasa cecair dan gas ini dikenali sebagai haba pendam penguapan. RS, haba dibebaskan untuk menurunkan tenaga kinetik molekul, suhu menurun. Pada bahagian ST, haba dibebaskan untuk memperkuat daya ikatan antara molekul, tenaga kinetik molekul dan suhu kekal malah. Fasa pepejal dan cecair dikenali sebagai haba pendam pelakuran. TU, haba dibebaskan untuk menurunkan tenaga kinetik molekul dan suhu menurun. Aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan. Bagaimana peluh dapat membantu menyejukkan badan? Pertama, semasa melakukan aktiviti cegas, badan akan mengeluarkan peluh. Kedua, peluh akan tersejak daripada badan. Ketiga, semasa penyejatan, cecair akan bertukar kepada wap. Keempat, haba yang diperlukan semasa fasa ini dikenali sebagai haba pendam tentu penguapan. Yang kelima, haba akan diambil daripada badan dan menjadikan badan sejuk. Cuaca yang paling sejuk dialami pada penghujung musim sejuk iaitu apabila salji mulai melebur. Jelaskan mengapa. Okey, salji ni kan adalah ketulan-ketulan ais. Jadi salji ni memerlukan haba untuk melebur. Haba tersebut dikenali sebagai haba pendam pelakuran. Haba tersebut digunakan untuk menukarkan fasa pepejal kepada cecair. Justeru, banyak haba yang diserap dari persekitaran. Oleh itu, cuaca yang paling sejuk dialami pada penghujung musim sejuk. Untuk nilai muatan haba tentu dengan haba pendam tentu, boleh rujuk dekat bahagian atas muka surat 19. Okey, kalau korang tengok model outreach tu ada sedikit pembetulan. Kalau korang tengok dekat gambar tu, dekat steam ni, tolong tuliskan 100 darjah Celsius. So, kalau korang nak jawab soalan, kita ada bagi tips. Okey, ni tips dia. Maksudnya,
kalau daripada ais kepada air, dia berubah fasa, lepas tu suhu dia sama, kita akan gunakan formula Q sama dengan ml. Tapi kalau contohnya lah, daripada air ni, daripada 0 darjah ni, dia bertukar kepada 100 darjah, kita akan guna formula MC theta. Lepas tu daripada 100 darjah Celsius air kepada 100 darjah Celsius steam, kita akan gunakan formula Q sama dengan ml. So kalau korang tengok dekat soalan first ni, dia kata hitung tenaga yang diserap oleh 300 gram air bersuhu 100 darjah Celsius untuk bertukar kepada steam bersuhu 100 darjah Celsius. So dekat sini dia berlaku perubahan fasa pada suhu yang tetap, iaitu daripada air kepada steam. So maksudnya kalau daripada cecair kepada gas, kita akan gunakan haba pendam tentu penguapan. So L dia kita akan gunakan nilai haba pendam tentu penguapan. Tapi untuk M dia, mass dia, kita tengok dekat sini dia kata 30 gram air. So dia dalam unit gram ni kita kena tukarkan dia kepada unit kg. Untuk soalan 2 pula, dia kata hitung haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg ais pada suhu 0 darjah Celsius kepada air 15 darjah Celsius. So first kali dekat sini dia berlaku perubahan fasa daripada pepejal kepada cecair. So kita akan gunakan haba pendam tentu pelakuran. Next, dia kata air tu daripada kosong kepada perubahan fasa tu 0 darjah Celsius air kepada 15 darjah Celsius air. So dekat sini berlaku perubahan suhu. Bila ada perubahan suhu, kita kena gunakan formula MC theta. So nanti bila nak jawab soalan, kita akan kira jumlah haba yang diperlukan untuk menukarkan daripada ais kepada air campur dengan jumlah haba untuk meningkatkan suhu air daripada 0 darjah Celsius kepada 15 darjah Celsius. So tips dia kita orang dah bagi dekat situ, ml tambah MC theta. Seterusnya ialah hitung jisim ais yang dicairkan oleh pemanas yang berkuasa 50 watt dalam masa 5 minit pada suhu 0 darjah Celsius. Anggap tiada haba hilang kepada persekitaran. Kita ada 3 formula, Q sama dengan ml, Q sama dengan MC theta dan Q sama dengan PT. Jadi kat sini kita ada 50 watt iaitu P, kita ada 5 minit iaitu T. Tapi T dia ni kita kena tukarkan kepada unit second, jadi 5 darab 60. Lepas tu dia kata pada suhu 0 darjah Celsius dan tiada haba hilang kepada persekitaran. Maksudnya kita akan gunakan ml, iaitu perubahan fasa tanpa sebarang perubahan suhu. Kat sini kita guna prinsip keabadian tenaga, iaitu tenaga boleh diubah. Jadi daripada PT sama dengan ml. P dia adalah 50, T dia 5 darab 60 untuk jadikan dia dalam unit saat, sama dengan M. M dia adalah yang kita nak cari, darab dengan 3.34 darab 10/04, iaitu haba pendam tentu pelakuran, iaitu ais kepada air. Kita akan dapat M dia 0.045 kg.